Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, rakan-rakan, pagi ini saya akan memberi penerangan sedikit berkaitan dengan pembagian balsam benih. Okey, untuk makluman tuan-tuan, balsam benih ini terdiri pada dua bahagian. Satu bahagian kepala dan juga satu bahagian badan yang terdiri daripada catering dan juga pemegang catering. Okey. Ini adalah sebahagian daripada alatan yang kita gunakan semasa pembaikian, iaitu screwdriver, tukur kecil, plier, sama ada plier muncul terus ataupun plier biasa, wayar hitam merah dan juga minyak grease. Okey. Kebiasaannya apabila balsam benih dia punya gas dia dah habis, apabila kita menggantikan gas baru, kita kena, yang pertama sekali kita kena perhatikan injap gas ni naik seperti asap. Jadi cara mengatasi ini, yang pertama sekali kita kena umpirkan injap itu dengan menggunakan plier ataupun screwdriver supaya menjadi kepada kedudukan asap. Sebagai contoh, tengok okey. Ini untuk memastikan bahawa injap ini menutup bahagian nanti gas tidak akan keluar. Okey. Kebiasaannya balsam benih ni dia punya kerosakan dia, yang pertama sekali bocor, yang kedua tap gas ni longgar, yang ketiga gas tersumbat, dan yang keempat gas keluar mengikut lubang udara. Okey. Masalah yang pertama ialah gas bocor. Gas bocor seperti mana yang saya beritahu tadi, apabila kita menggantikan catering yang baru, kita hendaklah mengumpil injap gas tersebut kepada tempat yang asal. Cara dia macam ni tadi. Okey. Lepas tu apabila kita memasang gas baru, kita hendaklah meletakkan sedikit grease pada permukaan getah supaya memastikan bahawa getah injap ni menjadi lebih kedap pada udara dan menyebabkan tiada gas-gas yang akan keluar pada injap ni. Okey, langkah kedua, kita kena letak minyak grease. Minyak grease pada bahagian ni untuk memastikan bahawa pada masa akan datang kita boleh membuang kepala gas ni dengan lebih mudah. Okey. Okey, bila kita nak pasang gas, katakan ini gas baru, kita masukkan dalam badan dia. Lepas tu kita ketatkan mengikut jam. Sebelum kita ketatkan, pastikan bahawa tap gas ditutup. Kita ketatkan. Okey, bila dah ketat, kita boleh uji gas tersebut dengan menggunakan mancis atau lighter. Apabila kita uji gas tersebut, kita dapati yang pertama sekali gas tidak keluar, walaupun tap gas sudah dibuka. Bila gas tak keluar, bermakna dia punya gas ni tersumbat pada bahagian jarum jet. Cara nak buka untuk memudahkan kita buang jarum jet adalah dengan menggunakan screwdriver. Apabila terlalu lama akibat daripada pembakaran yang terlalu lama, kadang-kadang selombong ni payah untuk dibuka. Caranya yang paling mudah, yang pertama sekali, sebelum kita buka, kita kena ketatkan dulu sedikit. Ketatkan dulu sedikit, lepas tu baru kita buka dengan menggunakan screwdriver. Okey. Ini jarum jet. Jarum jet. Dia punya ada lubang yang kecil sahaja di sini. Gas akan keluar mengikut lubang ini. Cara nak buka ni senang saja.
Yang pertama sekali kita guna plier atau spanner. Tapi kadang-kadang bila terlalu lama, dia akan jadi payah. Sebab dia ketat, kerana terlalu lama tidak dibuka. Cara paling mudah sekali, kita guna tukur kecil, kita ketukkan sedikit pada jarum jet tersebut. Tengok cara dia, cara nak pegang macam ni, tengok. Itu cara dia. Ini akan menyebabkan segala kotoran ataupun karat-karat yang melekat pada jarum jet akan tertanggal. Cuba kita buat sekali lagi, kita buka. Okey. Bila dah jarum jet terbuka, kita boleh pusing dengan tangan. Ini cara untuk kita nak menukar jarum jet. Jarum jet ada dijual di pasaran dengan harga mungkin dalam RM5. Okey. Ini cara dia. Kita boleh tengok bahagian belakang jarum jet ni sama ada kotor atau tidak. Okey. Lepas tu apabila jarum jet kita tersumbat, kita hendaklah menggunakan, kita ambil wayar hitam merah, kita buang dia punya penebat dia. Okey, tengok sini. Kita dapatkan satu utas sahaja. Wayar hitam merah tersebut dapatkan satu sahaja. Okey. Cuba tengok. Lepas tu kita cucukkan pada lubang jarum jet pada bahagian tengok. Okey. Oleh kerana cara yang saya buat ni terlalu payah untuk pegang wayar ni, maka saya cadangkan supaya tuan-tuan boleh mengambil sekeping aluminium, tuan-tuan gunting, lepas tu tuan-tuan ambil wayar ni, wayar hitam merah ni satu, tuan-tuan masukkan di sini. Okey, boleh tengok sini. Okey, tuan-tuan letak dalam aluminium ni, tuan-tuan boleh lipat. Okey. Ini untuk memastikan apabila kita mencocok jarum jet itu dengan cara yang paling mudah. Okey, tuan-tuan hanya pegang aluminium saja. Tuan-tuan cocok. Cocok dalam lubang jarum jet. Okey. Dengan berhati-hati. Okey, bila dah selesai, tuan-tuan masukkan kembali. Tuan-tuan tetapkan semula dengan menggunakan plier. Okey. Tuan-tuan boleh uji cara ini macam ni. Bila buka dia punya tag gas ni, tuan-tuan boleh gunakan jari. Tuan-tuan akan merasa gas akan keluar. Ataupun tuan-tuan boleh letak pada bahagian telinga. Tuan-tuan boleh dengar bunyi gas keluar. Okey. Bila dah selesai, tuan-tuan pasang balik selombong. Okey, lepas tu boleh uji gas. Okey, semasa nak menguji gas, pastikan bahawa pada bahagian selombong ini tiada bahan-bahan atau benda-benda yang boleh menghalang aliran gas untuk keluar pada bahagian atas. Ini sekiranya kalau berlaku akan menyebabkan gas ataupun api yang kita pasang tadi dia keluar ikut lubang udara. Okey. Bila gas dipasang, tuan-tuan kena pastikan bahawa api yang terhasil mesti berada dalam keadaan pilu dengan cara memusingkan pelaras udara pada lubang angin. Okey. Masalah yang satu lagi ialah apabila tag pilih gas loose atau longgar.
atau longgar ni. Sebab longgar kerana dia dibuat daripada plastik. Untuk memastikan bahawa dia tidak longgar, kita kena ketatkan sama ada dengan plier ataupun dengan pukul. Contoh macam ni. Okey, dah jadi Kalau masih longgar lagi, kita buat lagi sekali. Okey, kalau longgar lagi atau loose lagi, kita hendaklah menggunakan drill kecil. Satu unit drill kecil untuk kita tembuk lubang tab ni sehingga menembusi pada bahagian bawah. Lepas tu kita guna satu paku ping. Paku ping yang halus dan kita masukkan pada pilih tab tersebut untuk memastikan bahawa pilih tab ni tidak tercabut. Tercabut, lekat dengan kuat pada bahagian tengahnya. Okey, saya rasa itu sajalah penerangan berkaitan dengan bangsa bena. Sekiranya ada apa-apa perkongsian daripada rakan-rakan, bolehlah kita sama-sama memberi pendapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.